Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu akan terangkan tajuk 5.2 janjang geometri. Okey, sebelum ni kita sudah belajar janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik. So jadi hari ini kita akan tengok pula janjang geometri. Dia cuma sama juga ya. Sama. Kita akan tengok formula sebutan, kedua hasil tambah sebutan pertama. Okey, lepas tu kita akan tengok okey, so jadi cuba kita tengok yang pertama dahulu. Okey, kita akan tengok nisbah sepunyah dahulu ya. Okey, kalau di janjang aritmetik kita belajar beza sepunyah D ya. Tetapi kalau janjang geometri kita akan belajar nisbah sepunyah ataupun R ya. So jadi di antara sebutan pertama dengan sebutan kedua ni dia ada beza dia di situ ya. So jadi macam mana kita mau tahu daripada sebutan pertama ini dia naik kepada sebutan kedua dan seterusnya ketiga dan seterusnya lah kan. So jadi caranya ialah formula dia ialah ini. Formula dia ialah sebutan kedua kita kena bahagi dengan sebutan pertama. Okey. Kemudian sebutan ketiga bahagi dengan sebutan kedua dan seterusnya. Sama juga dengan yang terakhir ini ya. Iaitu sebutan yang terakhir bahagi dengan yang sebelum terakhir. Soalnya Tn bahagi dengan Tn tolak 1 ya. Itu kita mau cari nisbah sepunyah. Okey, boleh tengok nota penting di sini. Ini tidak sama ya. Kalau dibagi beza dia itu memang tidak sama ya. Okey, sebutan pertama bahagi dengan sebutan kedua tidak sama dengan yang formula inilah ya. Okey, cuba kita tengok di sini. Okey, tentukan sama ada jujukan berikut ialah suatu janjang geometri atau bukan. Berikan justifikasi anda. Okey, so jadi soalan dia tanya kita mau kenal pasti sama ada jujukan yang diberi ini adalah suatu janjang geometri ataupun bukan. So jadi macam mana kita mau buktikan ialah kita kena cari nilai nisbah sepunyah R ya. Okey, cara dia ialah ni, sebutan kedua bahagi dengan sebutan pertama. Okey, sebutan kedua bahagi dengan sebutan pertama, kita akan dapat 3 di sini. 15 bahagi 5 dapat 3 lah. Okey, ini sama juga 45 bahagi dengan 15. 45 bahagi 15 dapat 3. So sama. Okey, kalau kita tengok di sini penyelesaian dia semua sama, maknanya R dia ialah 3 lah. So maknanya sebelum dia naik ke sebutan kedua ni kita kena, so maknanya kalau kita sudah bahagi begini 5 ni dia kena darab lah sini, darab 3 lah. Darab 3 dapat 15 ya. Okey. Okey, kalau dia susunan dia meningkat lah. Kalau dia susunan dia berkurang, dia kadang dia guna operasi bahagi di situ ya. Dia kalau janjang geometri ni dia ada dua operasi lah dia guna ya. Sama juga macam janjang aritmetik, dua operasi iaitu tambah ataupun tolak ya. So sama juga dengan janjang geometri. Okey. Cuba kita tengok yang B. Ni yang B. Di sini dia tidak sama R dia di sini ya. R tu nisbah sepunyah. Sebutan kedua bahagi sebutan pertama dapat 2. Yang ini sebutan ketiga bahagi dengan sebutan kedua dapat 3/2. So dia tidak sama di sini. So bila tidak sama dia bukan janjang geometri. Senang nak mengenal. Okey, ini soal latihan boleh buatlah ya. Okey, seterusnya menerbitkan rumus sebutan. Ni macam mana kita cara menerbitkan rumus. Okey. Kalau di sini dia terus bagi formula lah ya. Kita tengok formula lah terus ya. Okey, kalau formula di sini, okey, cikgu bagi tahu.
kita sudah belajar janjang aritmetik kan. So ini janjang geometri. So janjang geometri dia guna ni sebutan Tn, ini sebutan ke n lah ni ya. Ialah A ni sebutan pertama. Ya, ini sebutan pertama. Okey. R ini nisbah. Kita sudah belajar juga kan. Sepunya. Ya. Okey, N ini ialah bilangan lah, bilangan sebutan. Maknanya sebutan yang keberapa. Contoh sebutan pertama, kedua, ketiga, ikutlah. So jadi maknanya N itu yang dia kena ikut sebutan yang keberapa, N. Kalau sebutan kelima, so N kita ialah 5 lah. So maknanya 5 tolak 1. Kalau kita mau cari sebutan kelima, so maknanya sebutan kelima, so A, sebutan pertama, apa dia sebutan pertama? Mesti ada maklumat dia bagi dalam soalan tu kan. Okay, so lepas tu R dia, lepas tu N kita 5 lah. Ni 5 tolak 1. Begitu. So N tu bilangan sebutan bilangan sebutan. Okey. So jadi kita sudah kenal formula. So, cuba kita tengok contoh sini. Cari nisbah sepunya. Okey, cari nisbah sepunya. Senanglah kan. Nisbah sepunya R. R negatif 20. Ni sebutan kedua. Bahagi dengan sebutan pertama 4. Kita akan dapat sini negatif 5. Ya. Cuba kita tengok yang kedua. Kita nak kenal pasti dululah. Tapi ini dia sudah bagi janjang geometri sudah. Confirm sudah ni ya. Soalan ni memang dia bagi. So jadi kita buktikan sajalah adakah R dia sama. So kalau kita bahagi ni kita akan dapat negatif 5 juga. So dia samalah. So yang terakhir tidak payah carilah ya. So negatif 5. Okey, negatif 5 sebutan pertama A 4. Okey, ni 4. Okay, kemudian cari sebutan kelima. Inilah. So dia maksudnya A kita 4 ya. Ni sebutan pertama 4. Okey, lepas tu R kita negatif 5. Kemudian ikut ambil formula lah. Kena ingatlah formula dia yang ni ya. Formula sebutan. So cari, tekan kalkulator, dapatlah jawapan ya. Kuasa ya. Ini kuasa. Begitu juga dengan soalan B. Sama juga di sini ya. Soal kita ialah ini pecahan ya di sini. So bila pecahan, okey, sama juga bahagi juga ya. 2/3 bahagi 2. 2/3 bahagi 2. Kita akan dapat 1/3 di sini. Ya. Okey. Harap boleh faham ya. 2/3 bahagi 2. Ya, itu dapat R. Ini dapat R, dapat A. Ni A. Lepas tu masukkan dalam formula, dapat bentuk pecahan jugalah ya. Dalam bentuk pecahan kita akan dapat sebutan ke-7 di situ ya. Okey, contoh 12. Cari bilangan. Ini suruh cari bilangan. Kalau cari bilangan, maknanya kita mau cari N. Huruf kita ada ni kan, ini formula. A, R, N tolak 1. So kita mau cari yang ini. N ni. N dia N. So jadi kita ada maklumat ini. Kita ada satu sini. Ini sebutan yang terakhir. Sebutan akhir ialah Tn di sini. Tn. So maknanya kita akan gunakan yang ini. Maklumat ini juga kita akan masukkan dalam ni. Maknanya formula kita Tn. Ni A. Lepas tu cari R. 5/3 bahagi dengan yang bawah ni lah, sebutan pertama. Ni 5/3 sebutan yang okey, saya tulislah sini ya. T1, T2, T3, yang ni Tn ya, Tn. So jadi cari R, cari A dahulu. A kita sebutan pertama lah yang ni. Ni A ya, sebutan pertama. Kemudian cari nisbah R. R kita 5/3 bahagi yang ini dapatlah. So dapat negatif 1/5. Kemudian tulis formula Tn sama dengan A R N tolak 1. So sekarang ni kita mau cari N.
Formnya kita mau cari N. So Tn ini ialah yang inilah sebutan terakhir kita Ni maklumat dia. So jadi nanti kita akan pindah tempatnya. So ini negatif 25/3 pindah ke tempat sini. Bahagi darab sini pindah sebelah jadi bahagilah. So dapat bahagi, tengok tekan calculator ya. Okey, kemudian di sini bila kita tengok yang ini 125 yang ini adalah bersamaan juga dengan 5 kuasa 7 5 kuasa 7. So jadi kalau kita mau tengok yang selesaikan bentuk begini, kita tengok sini 1/5 di sini. Sini ada negatif 1 negatif sama juga. So jadi yang ini kita akan cari satu sifir yang boleh dijadikan kuasa indeks lah bentuk indeks. So 5 kuasa 7 adalah sama juga dengan ini 78.000 ni So bila sudah sama, so maknanya kita akan keluarkan 7 kuasa 7 tu letak di luar lah. Letak di luar. So 1 ni kalau kuasa 7 pun tetap 1 juga kita akan dapat So jadi dia sudah sama di sini. Sini negatif 1/5. Sini pun negatif 1/5. So sama. So maknanya kita ambil yang inilah kuasa dia kita samakan. Inilah dia samakan di sini. So dapatlah N itu ialah 8. Maknanya yang ini sebutan yang terakhir ni, yang ini adalah sebutan yang ke-8. Sebutan ke-8. Itu kita tambahkan Tn sebab kita tidak tahu ini sebutan keberapa. Harap boleh fahamlah Okey, itu kita sudah belajar cari bilangan sebutan. Okey, seterusnya. Sebuah stadium terbuka mempunyai 20 kerusi pada baris pertama. So baris pertama maknanya ini A. Ini A. Okey. So kita punya A ialah 20. Bilangan kerusi pada baris berikutnya adalah 1/2 kali bilangan 1/2. 1/2 1/5 lah kan. Bilangan kerusi pada baris sebelumnya. So kita kena darab. Inilah 20 darabkan 1/5 lah sini kita dapat sebutan kedua. Sebenarnya 1/2 1/5 tu kita punya nisbah sepunya lah. Kita darabkan sebenarnya T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. Sini kita ada 20. Okey, macam mana kita mau dapatkan T sebutan kedua? Kita cakap sini darab kan, bilangan kerusi pada baris berikutnya adalah 1/2 kali darab lah bilangan kerusi baris sebelumnya. Baris sebelum inilah. So maksudnya kita darab 1/5, kita akan dapat di sini. Lepas tu darab lagi 1/5, dapatlah sebutan ketiga. Seterusnya begitu juga. So maknanya 1/5 ini ialah R kita, nisbah sepunya. R. So kita boleh tengok di sinilah ni. So rujukan dalam janjang berikut beginilah. Dapat. So dia sudah tanya soalan hitung bilangan maksimum kerusi yang terdapat pada baris ke-10. Baris 10 T10 lah. So maksimum yang ini. Kita akan dapat yang inilah. So jadi kalau sudah dapat 768.9, so pada baris yang ke ni kita ambil paling maksimum 768 lah. So sebab dia tidak sampai perpuluhan kan. Perpuluhan mana ada kerusi perpuluhan, dia mesti 1 lah. Kalau 1 boleh dapat kerusi kan. So jadi dia akan dapat paling maksimum 7.6768 Okey, seterusnya. Baris yang manakah mempunyai sekurang-kurangnya 505 buah kerusi. Sekurang-kurangnya maknanya inilah lebih besar sekurang-kurangnya. Kalau selebih-lebihnya dia kurang daripada kena tahu ayat lah perkataan di sini. Sekurang-kurangnya 5 mesti lebih besar
atau sama dengan 505 lah ya. Okey, kalau selebih-lebihnya ni dia punya simbol Kita guna simbol yang inilah. So maknanya kita akan dapat so sini dia guna log ya. Kena guna log lah. So jadi sebutan dia cakap di situ sekurang-kurangnya 505. So maknanya TN. Okay, ini kita akan buat begini. So ARN tolak 1 lebih besar ataupun sama dengan TN kita tu lah. TN tu ialah 505 lah. Begitu ya. TN. N kita kita tidak tahu N tu berapa. So yang N ni lah kita mau cari. Dia cakap situ baris. Baris maknanya sebutan keberapa tu. Baris yang manakah mempunyai sekurang-kurangnya. So jadi bila kita buat, so kita di sini buat log di sini ya. So ini sudah bahagi. Ni kita buat log untuk kita turunkan kuasa ni ke depan. Kita buat log lah. Log, sini pun log. So kita dapat, kita turunkan, nanti ini pindah sebelah jadi bahagi. So dapatlah 7.96. So negatif 1 pindah sebelah jadi tambah. So dapat ini. Kalau lebih besar daripada 8 ni, maksudnya lebih besar ataupun sama dengan 8.96 ni kita bundarkan. So kita akan dapat 9. So baris ke-9 baru kita akan dapat bilangan kerusi lebih daripada 505 lah. Begitu ya. Pada sekurang-kurangnya 500 pada baris 505 pada baris ke-9 ya. Mungkin baris ke-9 tu lebih daripada 500 lah, 505 ya. Okey, seterusnya. Okey, ini boleh buat sendiri. So jadi kita sudah belajar sebutan. Kita sudah tahu R, nisbah sepunya. Kita sudah tahu sebutan terakhir macam mana mencari N ya. So jadi okey, kita sudah tahu. Okey, kemudian ni hasil tambah ya. So jadi hasil tambah untuk N sebutan pertama, S ya, sini simbol S sama macam janjang aritmetik ya. Kita sudah belajar. So di sini dia ada macam mana cara dia. So jadi yang terakhir ni yang paling penting ialah ini yang cikgu mau tunjukkan ni. Inilah formula yang kita akan guna di sini ya. So jadi ini kamu boleh fahamkan sendiri ya. Ni persamaan saja ni, persamaan serentak ya. Persamaan serentak macam mana dia dapatkan. So ini susunan lah ya. Kalau cikgu bagi tahu kamu, ini ialah sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat dan seterusnya sehingga sebutan N. Ni N tolak 2. Ni sebutan yang ke N tolak 1 ya di sini. Ni. Ya, N tolak 1. So ini ikut sebutan lah di sini ya. Sini N tolak 1 N ya. So jadi dia sini dia buat begini, buat ni, lepas tu ada sebutan pertama, persamaan pertama, lepas tu persamaan kedua. Persamaan kedua ni dia darabkan dengan R lagi di sini ya. Darabkan dengan R persamaan pertama. So dia dapat begini. Kemudian yang terakhir ni S ni ya. Sebutan pertama tolak dengan sebutan kedua. So dia tolakkan ini, tolak ini tolak ni, ini tolak ni, ini tolak ni. Ni dia tolak begitu Okey, bila dia sudah tolak, so jadi kita akan dapat SN. Ni SN tolak dengan R, RSN di sini. Kita akan dapat ini. Inilah yang terakhir di sini. Inilah. So A tolak dengan yang ini. So yang lain ni semua dia akan terhapus lah di sini. Okey. So kita akan dapat yang ini. Okey, so sebutan semua sebutan di tengah-tengah antara A dengan A dihapuskan dihapuskan. So kita akan ambil yang inilah. So jadi kita so jadi sini kita faktorkan.
S keluarkan S, SN. So 1 tolak R ya. Pindah sebelah, dia akan dapat beginilah. Ini pun kita faktorkan jadi A di luar. So kita dapatlah satu formula di sini ya, SN. Lepas tu dia ada dua formula ya di sini. Kena ambil tahu, iaitu apabila R kita nisbah sepunya tidak sama dengan 1, di sinilah tidak sama dengan 1, kita guna inilah. Bukan, dia ada satu lagi di sini. Nih. R kita kurang daripada 1. Kalau kurang daripada 1, kita guna formula yang atas ni lah ya. Ni formula yang atas. Kita guna formula atas ni ialah R, itu syarat dia. R kurang daripada 1. Kalau yang ini, formula bawah ni ialah R lebih besar daripada 1. Itu sahaja. Kalau kita cari R tu, kita nampak. Kalau dia bentuk pecahan, formula dia yang ini. Kalau bentuk pecahan. Kalau R itu lebih daripada 1, maknanya 2, 3, 4, 5. R itu lebih daripada 1, formula dia yang ini. Itu sahaja. Sekarang ni, macam mana kita mau kenal pasti formula ya. So, jadi dia ada 1 tolak R. Kalau 1 tolak R ni maknanya 1 di depan, mestilah dia tolak yang kecil. So, R tu kecil daripada 1. Inilah formula dia. Kalau R di depan, maknanya R tu lebih besar daripada 1. Ya, R di hadapan ya di sini. So, jadi cikgu harap kamu boleh kenal pastilah ya, kenal pasti. So, kita boleh gunalah. Okey. Cari ini sebutan ya. Sebutan ni ialah hasil tambah tolak dengan hasil tambah yang sebelum. Ya, contoh nanti kita tengoklah contoh ini formula ya di sini. Okey, cuba kita tengok contoh di sini. Diberi suatu siri geometri. Okey, ini satu siri geometri, ini hasil tambah di sini ya. Cari hasil tambah 10 sebutan pertama. So, maknanya dia suruh cari S10. Maknanya kita tambahkan semua sebanyak 10 ya. So, jadi cara dia ialah kita mesti kenal pasti apa formula dia tadi. Ialah A. Lepas tu kita kena tengok dulu dia punya R berapa. R, kalau R di sini kita tengok ialah 5 rasanya. Ialah 5 bahagi 1 dapat 5 lah. Kalau 25 bahagi 5 dapat 5 juga. So, R kita lebih besar daripada 1. Kalau R lebih besar daripada 1, maknanya R di hadapan. Tolak 1. Lepas tu bahagi R tolak 1. Sini ada kuasa N ya. N tu bilangan yang ni lah. Hasil tambah 10 ni ya. So, maknanya barulah kita masukkan nilai. So, R A 1. R ialah 5. Tolak 1. N 10. Bahagi 5 tolak 1. Tekan kalkulator, kamu akan dapatlah. So, inilah jawapan dia. Hasil tambah hasil tambah. Okey. Seterusnya sama juga dengan yang soalan B. Cari suruh cari N ni. Cari nilai N. So, sama juga. Cari N dengan keadaan SN. Kita guna maklumat yang di atas juga ya. So, SN ialah 3906. Masukkan formula. Yang ni N ni ialah di dalam kuasa N di sini ya. Okey. Sorry. So, ialah R ialah 5. R ialah 5. R ialah 5 kuasa 10 tolak 1. 5 tolak 1. Tekan kalkulator, kamu dapatlah ni ya. Tengoklah contoh sini ya. Okey, kemudian ni pun sama juga. Di sini kita mau cari N. Di sini cari N, bilangan sebutan lah N. Yang keberapa yang ini ya. Okey, kalau hasil tambah yang ini berapa dia punya N. So, ialah sebutan yang ke-6, maknanya hasil tambah 6 sebutan. Hasil tambah 6 sebutan pertama. Hasil tambah 6 sebutan pertama. Guna log jugalah di sini ya. Itu algebra saja ya. Jadi kamu pun sudah kuasai penguasaan algebra ya. Kamu kena kuasai penguasaan algebra tu ya. Okey guys.
Contoh 15. Sebuah syarikat produk kesihatan telah merancang satu strategi pemasaran. Setiap ahli perlu mempromosikan produk keluaran. Okey. Tunjukkan bahawa bilangan ahli bagi setiap tahap adalah suatu janjang geometri. Okey, senanglah. Tahap 1 1. So maknanya kita punya sebutan pertama ni ialah 1. Sebutan kedua 2, sebutan ketiga 4, sebutan kelima 8. So maknanya kita punya A kita 1. R kita ialah 2 bahagi 1 dapat 2. So R kita 2. Ya. R kita 2 ni. Kena buat 2-2 lah. Dia ada sini sebutan ke-3 bahagi sebutan ke-2. R kita 2 lah. Okey, kemudian apa lagi? Jika terdapat 9 tahap, hanya sebutan N ni lah, N 9 dalam suatu strategi pemasaran, cari jumlah ahli yang terlibat dalam jumlah ahli ni, cari jumlah ahli ni hasil tambah lah ni. Hasil tambah. So S ke-9 lah di sini so kita tambahkan semua guna formula. Kalau R lebih besar daripada 1, inilah R lebih besar daripada 1 di sini R lebih besar daripada 1. So kita akan dapat 519, iaitu di mana ahli pemasaran semua ikut tahap sampai ke tahap ke-9. Kita akan dapat jumlahkan, kita tambahkan semua, tambah semua ni, tambah sehingga tahap ke-9 kita akan dapat 511 orang. Itulah cara dia, macam mana kita menggunakan formula SN ini kena pastilah R itu, kalau R lebih besar, ini formula dia. Dia ada 2 formula kena tengok balik lah. Kena tengok semula formula. Okey, ini latih diri hasil. Okey, seterusnya hasil tambah ke tak terhinggaan bagi janjang geometri. Ini pun kena tengok jugalah. Yang ini sebab kita belajar kalau kita hasil tambah, maknanya satu hasil tambah ke tak terhinggaan ni, maknanya kita tahu Rn akan berkurang dengan menghampiri sifar. Rn bila maknanya bila nisbah sepunya ni kita kuasakan dengan ni, dia menghampiri kosong, maknanya kita akan guna penghampiran ke tak terhinggaan di sini So maknanya kita buat hasil tambah ke tak terhinggaan bagi suatu janjang geometri. Ini formula dia. Senang je formula dia, iaitu A bahagi dengan 1 tolak R. So kita tahu sebutan pertama, kita tahu nisbah sepunya dia, kita akan dapat S hasil tambah ke tak terhinggaan So sama juga macam ni lah. Ni senang, A, lepas tu kita tahu R dia. Carilah R ni. R dapat ni 1/5. So kita akan dapat hasil tambah ke tak terhinggaan. So inilah jawapan dia. Senang je kan? Okey, itu sahaja. Contoh 17 ni boleh tengok sendirilah Contoh 17, contoh 18 pun boleh tengok sendiri. Okey, boleh buat sudah. Penyelesaian masalah ni okey, boleh cubalah penyelesaian masalah. Okey, itu sahaja. Harap kamu boleh buat latihan sedikit. Okey, yang terakhir sekali cikgu mau pesan. Okey, untuk pentaksiran sumatif 2 yang akan bermula pada 6 Oktober. So jadi cikgu telah buat soalan. Yang akan masuk ialah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Okey, ini dalam kertas 1 lah. Kertas 1. Kemudian cikgu ada buat juga, tapi yang bab 5 ni mungkin yang janjang aritmetik rasanya. Tapi kamu itu janjang aritmetik. Okey, seterusnya kertas 2. Kertas 2 bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 kita sudah belajar graf graf hukum linear. Bab 9 segitiga, hukum segitiga, dan bab 10 indeks So ini ada merangkumi bab
kertas 2 lah ya. Harap boleh ulang kaji. Ada 1 minggu lagi. So seterusnya kamu boleh jawab exam lah nanti ya. Okey, itu sahaja. Terima kasih.